Okey, kita sambung pula. Okey, yang mana set quantum number yang elektron yang berada pada petala yang kedua. Okey, ini petala 1. Okey. Jadi yang petala 2 di sinilah kan. Ini n sama dengan 2 ya. Okey, n sama dengan 2. Jadi maksudnya ini saya tak tulis penuh lah, saya tulis paruh je ya. Maksudnya kalau 2 macam ni, kalau 2 ni 2, maksudnya dia ada 2 cabang. Macam tu cara hafal dia ya. Maksudnya ada 2 cabang. Dan cabang pertama dia adalah because dia adalah formula dia adalah L sama dengan atau lebih 0 hingga n tolak 1 ya. Maksudnya L ni mesti sama dengan 0 sehingga 2 tolak 1. Jadi 2 tolak 1 adalah 1. Jadi 0 hingga 1. Inilah dia. 0 hingga 1 ya. Dan kalau 0 dia S. Kalau 1 dia P. Maksudnya dia bulat. Ini dumbbell ya. Ini dipanggil subshell. Okey. Subshell ya. L ni sama dengan subshell. Jadi kalau pada petala 2 ni ada elektron, okey. Maksimum elektron dia boleh isi sebanyak 8 ya. Macam mana kita tahu 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron ya. Kenapa kita tahu 8? Because pada petala pertama ni, yang pada petala kedua ni, 2 elektron yang pertama adalah berpusing secara bulat ni. Kan kalau S tu dia 2 kotak, 1 kotak dengan 2 elektron ya. Dan ini dia ada, kalau P dia ada 3 kotak ya. 3 kotak iaitu PX, PY, PZ yang digambarkan sebagai negatif 1, 0 dan positif 1 ya. Negatif 1 adalah PX, 0 adalah PY, positif 1 adalah PZ. Tapi yang ini saya kata boleh jumble. Negatif 1 boleh duduk belakang, negatif 1 boleh duduk depan, 0 boleh duduk depan, mana-mana pun tak kisah. Okey, tapi kalau nak senang hafal, PX kita anggap negatif 1, PY ini, PZ ini ya. Dan 3 kotak ini, that's why lah P dia 6 ya. Kalau S dia 2, kan S dia sama dengan 2, P dia maksimum 6. Kenapa 6? Kerana setiap satu kotak ini dia boleh isi 2 elektron macam ni. Kan? Satu atas, satu bawah. Atas tu adalah yang ini, bawah tu adalah yang ini. Okey, clockwise dengan anti-clockwise. Maksudnya elektron ni sekarang ada 8. Maksimum pada petala 2, maksimum isi boleh adalah 2 campur 6. 2S, 2 adalah S dan 6 adalah P. Apa maksud dia? 2 elektron ni dia berpusing secara bulat ya. Satu clockwise dan satu anti-clockwise. Okey? Dan baki 6 lagi, okey? Baki 6 elektron lagi adalah berpusing secara dumbbell. Dan kalau tengok 2 biji dia berpusing secara pada paksi X. Let's say kita tulis paksi X di sini. Ini paksi X, 2 biji. Tapi 2 biji ni satu pusing clockwise, satu pusing anti-clockwise. Ini PX. 2 lagi pusing pada PY. Tegak macam ni. Satu clockwise, satu anti-clockwise. Ini PY. Dan 2 lagi pusing pada PZ di sebelah sini. Satu clockwise, satu anti-clockwise. Okey, PZ. Jadi maksudnya di sini ialah daripada M ni kita boleh tahu angle dia. Macam ni 2 elektron ni pusing PX, 2 elektron pusing PY, 2 elektron pusing PZ. Jadi total maksimum elektron di petala 2 ni, petala 2 maksimum dia 8 elektron. Ini maksimum dia 2 elektron ya. Ini maksimum 8 ya. Jadi senang kan? Cumanya sekarang ni diorang tak tulislah shape-shape ni. Kerana shape ni kalau kita tulis di orbital ni, dia akan jadi semak macam ni lah. Kan? Dia semak jadi macam ni. Jadi dia akan buat dalam bentuk nombor-nombor macam ni. Ya, nombor lebih mudah untuk kita hafal. Dan kalau kamu perasan, nombor dia tak ada pergi mana. Dia nombor dia between 0, 1, 2, 3, 4, nombor bulat. Dan S dia saja yang beza sikit lah. Dia pakai negatif setengah atau positif setengah. Tak boleh nombor lain. Dia mesti negatif setengah atau positif setengah aja. Kenapa? Kerana dia ada 2 kemungkinan saja ya. Untuk S ni, sama ada dia clockwise atau anti-clockwise ya. Clockwise atau anti-clockwise. Ini anti-clockwise, yang ini clockwise ya. Jadi kalau clockwise dia positif setengah dan ini adalah negatif setengah ya. Negatif setengah untuk anti-clockwise. Dia 2 kemungkinan aja.
adalah ataupun dipanggil 50% kan? 50-50 ya. 50-50. Maksudnya 50% possible untuk clockwise, another 50% possible untuk anti clockwise. Jadi dia ada dua nilai je. Boleh. Jadi maksudnya di sini kan, kalau kita ada table ni, kita akan lebih advance lah. Kita boleh tahu elektron tu berpusing mengelilingi nukleus mengikut shape dan angle yang tersendiri, ya. Kalau sekolah menengah dulu kita cuma tahu dia pusing je kan. Kita tak tahu angle dia. Okey, kita sekolah menengah dulu belajar macam ni je kan. Okey, kita belajar 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 kan. Kita belajar macam tu kan. Sekarang ni kita tahu bahawa elektron ni dia ada NLMS tersendiri, ini ada NLMS tersendiri, ini ada. Jadi kita tahu. Okey? Yang ini berpusing secara bulat, yang ini berpusing secara dumbbell, yang ini berpusing secara clockwise ya. Jadi maksudnya kita boleh tahu dengan menggunakan nombor kuantum lah. Itu gunanya belajar table ni ya. Kita tengok pula yang ni n sama dengan 3. Apa langkah pertama dia? Kalau kita dapat n sama dengan 3, kita terus buat cabang 3 macam ni. Dan dia mesti starting dengan kosong, kerana L dia mesti sama dengan atau lebih daripada kosong, sehingga n tolak 1. So dalam kes ni di antara kosong sehingga 3 tolak 1 adalah 2. Jadi kosong 1 2. Okey, dan kosong memang kita tetapkan dia S. 1 nilai L sama dengan 1 is always P, dan L sama dengan 2 is always D ya. Jadi kalau S dia kotak dia 1 je macam ni. Dan ada 2 elektron kan. Jadi dia S dia maksimum 2. P kita dah cakap tadi dia ada 3 kotak. Okey, negatif 1, kosong dan positif 1. Dan setiap satu kotak ada 2 elektron atas bawah, positif tengah, negatif tengah. Jadi P dia 6 ya. D pula dia ada 5 kotak. Okey? Ini 5 kotak, iaitu negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2, iaitu DXY, DYZ, DXZ, okey, DX2, Y2 dengan DZ power of 2 ya. DX2, Y2 dengan DZ power of 2. Jadi shape dia kita dah lukis hari tu 55 ni. Okey. Tetapi kita dah apa tu? Sekejap ya saya ni. Okey, tetapi kita dah kata negatif 2 ni boleh pindah pergi sini. Okey, kosong ni boleh pergi depan. Dia jumble up. Dia tak semestinya DZ power of 2 adalah belong to positive 2. Tak, bukan. Dia boleh jumble macam PX, PY, PZ juga tadi ya, boleh pindah-pindah ya. Jadi kalau ada 5, maksudnya ialah elektron dia boleh isi 10. Kenapa? Kerana satu kotak boleh isi 2 atas bawah. Okey? Macam tu. Iaitu positif setengah dengan negatif setengah. Jadi D maksimum 10. Okey? Jadi pada petala ketiga, elektron semua sekali ada berapa? Dia ada pada petala ketiga, dia boleh isi maksimum 2 campur 6 campur 10. Iaitu pada petala ketiga ada sampai, kita boleh isi sampai 18 elektron ya. 18 elektron, iaitu 2 pada petala S, 6 elektron berpusing secara dumbbell, dan 10 elektron berpusing secara clockwise ya. Jadi maksudnya kalau di petala 1 tadi ni dia ada 2 saja maksimum. Kalau di sini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Dan petala ketiga dia ada 18 maksimum ya, iaitu S2 yang berpusing bulat 2, berpusing dumbbell 6 dan berpusing clockwise adalah sebanyak 10. So total dia 18 lah. Okey. Jadi soalan-soalan tu adalah dalam kau punya quiz yang brain booster baru ni. Okey. Next, kalau 4. Kalau 4 maksudnya pertama dia ini adalah petala 4 ya, maksudnya dia bercerita tentang elektron di petala 4 ya. Ini petala 4. Jadi petala 4 kita buat cabang macam ni. 4 cabang. Okey. Jadi maksudnya dia ada 4 possibilities elektron. Satu yang berpusing secara bulat, ada yang berpusing secara dumbbell, ada yang berpusing secara clockwise. F ni berpusing secara
kelopak 8 lah. Okey. Kelopak 8 dia, tapi kita tak belajar sampai sinilah. Kita akan belajar sampai D saja ya. Jadi kalau S maksimum dia 2. Kenapa 2? Kan dia ada satu kotak dan ada 2 elektron atas bawah. Ini 3 kotak, maksimum 6. Ini 5 kotak, maksimum 1, 2, 3, 4, 5, maksimum 10 elektron. Ini maksudnya S2, P6, D10. Kalau F 14 elektron. Maksudnya dia ada 7 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. F dia ada 10 kotak ya. Negatif 3 sampai positif 3. Ada 7 kotak ya. 7 kotak. Jadi 7 kali 2 ada 14 elektron. So, pada petala 4, dia boleh maksimum sampai berapa? Petala 4 ni. 2 campur 8 campur 18 campur 2 campur 6. S sama dengan 2. P sama dengan 6. D sama dengan 10. F sama dengan 14. Berapa ni? 10, 18 campur 14 sama dengan total 32 elektron maksimum ya. Untuk petala 4. Sebab tu kita jarang belajar sampai petala 4 lah. Pasal petala 4 ni dia unsur yang elektron dia banyak ya. Panjang sampai F14 ya. Jadi NLMS dia ada banyak lah ya. Sini. Ada banyak elektron. Berapa banyak? Ada ada 32 elektron boleh diisi maksimum pada petala ke-4. Ada 32 ya. Iaitu 2 berpusing secara bulat. Okey, ini 2 berpusing secara bulat. 6 berpusing secara dumbbell, P, 10 berpusing secara cloverleaf dan F ada maksimum 14. So total 32. Kalau ada soalan tanya, berapakah maksimum elektron yang boleh diisi pada N sama dengan 4 ya? Jadi kalau N sama dengan 4, maksimum elektron dia adalah sama dengan 32 ya. Kalau N sama dengan 3, maksimum elektron dia boleh isi adalah sebanyak berapa tadi? Maksimum dia adalah sebanyak, kalau 3 ni maksimum dia 18 elektron ya. 2 campur 6 campur 10 ya. Iaitu maksimum sama dengan 18 elektron ya. Kalau N sama dengan 1, maksimum berapa? Maksimum 2 elektron saja ya. Iaitu 1s iaitu L sama dengan 0, iaitu M dia sama dengan 0 ya. Okey? Begitulah ceritanya. Jadi kalau N sama dengan 2 berapa? N sama dengan 2, maksimum elektron berapa? Maksimum dia adalah 8 elektron ya. Iaitu 2 campur 6. Ini 2. Ini 2 campur 6 campur 10. Ini 2 campur 6 campur 10 campur 14 ya. Begitulah ceritanya. Semoga membantu. Sekejap lagi saya bagi penerangan untuk soalan-soalan terpilih dalam Brain Booster ya. Terima kasih.